internet memberi kerjasama yang bagus. Alhamdulillah. Okey, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa ansyur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih pada korang yang join kelas. Biasanya lepas subuh korang tidur balik kan atau korang memang terus korang tak tidur? Lepas pukul 1:30 baru tidur? Lepas subuh tidur balik ke atau korang tak tahu? Saya tak, Afwan tak? Okay, so pagi kan? Tak, oh ya, bagusnya Aiman Fazli. Alright, so kita mulakan Alright, so saya cuba tak nak membebel. Saya rasa ramai yang ada rasa macam takut dengan saya semalam. So semalam tu sebenarnya dia bukan kalau biasa kan awak tengok kan kalau biasanya kalau orang tu start ngamuk dia bukan pasal isu tu tau. Dia dah simpan benda tu dah lama. Macam tu lah. So basically normally kalau lah awak rasa, saya rasa awak pun faham perasaan saya. Sebenarnya kita dah simpan lama. Macam tu lah. So tapi itu bahasa paling cantik kot yang saya boleh buat kan. Tapi again, terima kasih Zaim. Again, kalau korang ada masalah PDPR, kalau korang ada masalah belajar, awak bagi tahu saya. Just bagi tahu saya apa masalah. Dan kita cuba cari titik tengah benda ni. Sebab tak semua orang boleh join kelas online. Macam orang extrovert. Extrovert ni orang yang suka bersosial lah. Biasanya orang yang bersosial ni dia punya impact dekat PKP ni atau kelas online ni PDPR ni lebih teruk daripada orang yang suka duduk rumah. Macam saya introvert sikit, saya half-half, saya memang okay je duduk rumah kan. So kalau korang ada masalah, korang just bagi tahu saya. Maybe ada satu tu saya rasa mungkin awak tak biasa dengan saya kot. Macam budak Teta 5, ada je yang ada problem. So normally diorang akan message saya, diorang kata, cikgu saya ada masalah lah, cikgu hari ni saya rasa macam serius saya tak boleh, kata kepala saya sakit, dia rasa macam stres, dia rasa down. Okay, saya kata kalau dia rasa down tak apa. Awak tengok recording. So just bagi tahu saya, ada je yang memang tak join the class just because of dia rasa hari tu dia macam awak tahu tak rasa down. Rasa macam tak ada semangat. Saya kata tak apalah. Hari ni rehat dulu and then awak tengok recording. Boleh je. Tapi janganlah down lama sangat sebab rugilah kalau korang asyik dah macam tu kan. So awak dengan saya okay. Mari kita mulakan. Okay, jom. So saya ingatkan awak tahu semalam sebabnya awak ni 16 tahun. Kita cerita bab ni adalah mengenai respirasi sel. Bila kita kata mengenai respirasi sel, okay, kita nak kata proses ini adalah paling penting. Apakah kepentingan utama sistem respirasi sel? Proses respirasi sel. Kenapa respirasi sel ni penting? Paling utama. Proses, respirasi sel ni dia hasilkan apa yang paling utama ni? Saya tengok mesej. Biasa orang jawab kat mesej. Tenaga. Ya, hasilkan tenaga. Nabi Syami pun tak jawab. Baru bangun kot suara rock semua ni kan. Hasilkan tenaga. So dalam respirasi sel ni, proses dia paling utama adalah untuk hasilkan tenaga. So bila kita ada tenaga, barulah tenaga ni kita gunakan untuk pergerakan, pembahagian sel, satu lagi apa? Penghantaran impuls, lagi apa Gembar dah masuk ke belum? Aktif. Angkutan aktif. Kalau korang tak boleh masuk, line tak bagus, korang tengok recording pun saya terima sebab saya tahu tau. Memang ada burik yang line rumah dia memang ada problem. So kat situ tu saya okay. Alright. So dalam proses ni adalah proses menghasilkan tenaga. Dalam menghasilkan tenaga, substrate paling utama adalah glukosa. Glukosa ni sejenis apa?
Gula ringkas. Sejenis apa? Gula ringkas. Gula ringkas. Ini ingat tak saya cakap? Katakanlah macam kalau orang kena diabetes, biasanya orang kena diabetes adalah disebabkan dalam darah dia adalah kekurangan gula ringkas. So basically kalau lah orang yang kena diabetes ni ada dua jenis. Sama ada dalam darah dia gula dia terlampau tinggi ataupun dalam darah dia gula terlampau rendah. Itu disebabkan dia punya pankreas tak dapat hasilkan insulin. So normally kalau lah awak ada nenek ke macam bapak saya ada diabetes. Salah satu cara kat rumah korang kena ada air kotak benda yang manis. Sebab kalau korang bagi makan nasi ke, dia lambat sikit nak proses. So basically kalau orang macam kalau bapak saya time puasa, dia tak boleh buat aktiviti cergas. Sebab macam ni tau, dia dapat tenaga tu just based from the nasi yang dia orang makan. Macam bapak saya makan dari pagi. Tapi kalau macam korang tak sahur, korang masih ada tenaga sebab korang dekat hati tu ada glycogen. Glycogen tu dia boleh tukar menjadi gula. Okay, tapi kalau orang yang ada diabetes, orang ada kencing manis, normally badan dia tak boleh hasilkan gula. Badan dia tak boleh tukar gula simpanan, gula kompleks kepada gula ringkas. So senang kata, dia orang perlukan gula. So kalau tak ada gula, kesimpulannya kalau tak ada gula, tak ada tenaga. Dan bahayanya dia boleh menyebabkan pingsan. So untuk proses menghasilkan tenaga ni, kita ada 3 jenis. Satu adalah respirasi aerob, satu adalah respirasi anaerob, satu lagi adalah fermentasi. So dalam tajuk ni, kita fokus dekat respirasi aerob dan juga fermentasi. So semalam kita belajar apakah beza antara respirasi aerob dan juga fermentasi. Apakah bezanya? Apakah bezanya? Respirasi aerob ada kehadiran oksigen, fermentasi tak ada. Cepat Mas ni. Respirasi aerob ada oksigen, kalau fermentasi tak ada. Respirasi aerob ada oksigen, yang ini tak ada oksigen. Okey. Tiada oksigen ataupun oksigen terhad. Okey, yang ni Ho Yun semalam ada message saya. Saya pun baru Google sebab dia tanya saya, which is sebab tu saya rasa kita dah start buat soalan kebat tau. Macam kenapa ada fermentasi ni, penghasilan tenaga melalui fermentasi ni kadang-kalanya adalah lebih bagus. Sebab proses ia nak menghasilkan tenaga, kadar dia lebih cepat. Senang kata macam ni, masa korang nak lari, fermentasi ni lebih cepat menghasilkan tenaga berbanding respirasi aerob. So kadar penghasilan tenaga, dihasilkan adalah cepat. Sebab aktiviti cergas, kita nak tenaga cepat. Kalau dia buat respirasi aerob, dia boleh hasilkan tenaga. Dia ada baik buruk. Respirasi aerob, tenaganya banyak. Bilangan tenaga atau jumlah tenaga banyak. Tetapi dia punya kadar hasilkan tu lambat sikit. Tenaga tu lambat sikit. Yang ni sebenarnya baru ni. Saya pun Google sebab How tanya saya baru Google. So basically senang kata ada hikmahnya orang aktiviti cergas dia melakukan fermentasi. Sebab dia boleh menghasilkan tenaga dalam beberapa saat tu, tenaga dihasilkannya adalah lebih cepat. Okey, tapi sikit. Kat sini jumlah tenaganya sikit. Tapi cepat dihasilkan. Kadar penghasilannya adalah cepat. Okey, so dekat sini fermentasi alkohol kita ada dua. Fermentasi ada dua. Satu adalah fermentasi alkohol, satu adalah fermentasi asid laktik. So kesimpulannya dalam bab 7 kita cerita macam mana tenaga dihasilkan. Tenaga dihasilkan ada dua cara. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi respirasi anaerob. Persamaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob, persamaannya semua menggunakan glukosa. Dan glukosa ni semua digunakan akan menghasilkan tenaga. Dan dalam semua proses respirasi aerob dan juga fermentasi, ia semua bermula di sini. Glukosa akan ditukar menjadi piruvat. Apakah nama proses glukosa ditukar menjadi piruvat ni? Apa nama proses ni?
Dia start huruf G. Glycolysis. Yeah, glycolysis. Akhirnya dengar suara korang. Glycolysis. Korang belum breakfast eh? Belum cikgu. Kita orang tak makan pagi. Okay, right. So kita tengok latihan. Si lambat ni ha. Nabila. Okay, now. Seorang pelari pecut, seorang pelari 100 meter biasanya menahan nafas semasa berlari berbanding dengan seorang pelari jarak jauh. Selepas berlari, pelari pecut memerlukan 7 liter oksigen untuk menyingkirkan asid laktik yang terkumpul dalam sel ototnya. Huraikan perbezaan ini dengan pelari jarak jauh. Wow, soalan ni interesting ni Nabil. Patutlah. Okay. Okay, now. So, kita tengok kat sini tau. Kita tengok skema dia. Ni adalah jawapan Nabil. Nabil, buat sendiri ke ni Nabil? Ke tengok jawapan? Buat sendiri. Buat sendiri. Okay. Jom kita tengok. So, okay. So, kita buat macam ni. Awak sebenarnya bertuah sikit tau belajar dengan saya tahun ni sebab saya dah bijak sikit berbanding tahun lepas. Macam tahun lepas saya duk fikir asyik nak habiskan silibus. So saya tak train budak tingkatan 5 untuk soalan essay. Saya baru mula tahun ni. Macam korang, saya rasa kita selang-seli. Hari tu saya dah train soalan objektif. Soalan tu dah. So sekarang saya tengok silibus makin lama makin susah. Saya tengok ada soalan yang cantik untuk dikeluarkan dalam bentuk esei, so saya keluarkan. Dan saya kan ulang lagi sekali. Kebanyakan soalan dalam buku teks awak, sebenarnya korang pakai buku teks dia dah cukup dah. Okay? Dia punya soalan tu dah cukup. Dia dah ada soalan senang, soalan sederhana, soalan susah. So soalan Nabil ni, saya ingat senang Nabil. Saya ingat saya bagi ni senang. Seorang pelari pecut 1 meter biasanya menahan nafas semasa berlari berbanding dengan ini. Okay. Seorang pelari jarak jauh pula tidak menahan nafas semasa berlari. Ini kerana semasa berlari, badan kita memerlukan banyak oksigen menghasilkan banyak tenaga. Oksigen yang diambilkan oleh badan semasa berlari dapat menyingkirkan dengan menahan nafas, pelari dapat memerlukan oksigen dengan efisien walau mengenai asid laktik. Sebaliknya, pelari jarak jauh dan kadar tingkat asid laktik terkumpul pada awal larian dan disingkirkan semasa berlari. Pelari jarak jauh tidak boleh menahan nafas dengan menjadi sungai cepat. Okay, so dia kata kat sini tau. Kalaulah dekat sini seorang pelari 100 meter menahan nafas semasa berlari berbanding seorang yang pelari jarak jauh. Wah Nabil, ni kalau keluar soalan periksa SPM ni saya rasa berat dia antara 5 pun tak boleh nak jawab ni. Selepas berlari, pelari memerlukan 7 oksigen. Uraikan perbezaan ini. Seorang pelari jarak jauh tidak menari. Yes, betul. Yang ni saya terima. Ni kan jawapan dia. Seorang pelari jarak jauh tidak menahan nafas semasa berlari. Ini kerana semasa berlari, badan memerlukan banyak oksigen untuk menghasilkan banyak tenaga. Oksigen yang diambil oleh badan semasa berlari dapat menyingkirkan asid laktik yang terkumpul dalam otot. Selepas berlari, pelari jarak jauh memerlukan oksigen yang sedikit, berbanding seorang pelari pecut untuk menyingkirkan. Okay, so Nabil punya ayat nak cakap macam ni Nabil? Kerana semasa berlari pada memerlukan banyak oksigen untuk menghasilkan tenaga. Awak nak cakap macam ni ke Nabil? Dia dapat tenaga, senang kata apa-apa ni dia memerlukan tenaga. So awak nak cakap tenaga yang didapati ni adalah daripada 2 keadaan. Respirasi aerob dan juga fermentasi alkohol. So senang kata, kalaulah pelari jarak jauh, dia dapat tenaga melalui 2 cara. Sama ada respirasi aerob dan juga fermentasi alkohol. Bila dia dapat tenaga melalui 2 cara, maksudnya penghasilan asid laktik yang terhasil adalah sedikit. Bila penghasilan asid laktik yang sedikit, dia memerlukan hanya sedikit oksigen untuk singkirkan asid laktik. Okay, katakanlah kita buat macam ni. Kalaulah pelari kita buat comparison pelari jarak dekat, sprinter kan ni sebenarnya.
Jarak dekat ni pelari pecut. Astaghfirullahalazim. Pelari pecut. Pelari pecut. Sini adalah, satu lagi adalah pelari jarak jauh. Pelari jarak jauh. Okey. Now, katakanlah kenapa pelari pecut dengan pelari jarak jauh ni kita buat slow-slow. Kalau pelari pecut ni, awak rasa asid laktik dia mana satu lebih banyak? Pelari pecut ke pelari jarak jauh? Kita buat sama-sama. Mana satu yang akan menghasilkan asid laktik lebih banyak? Pecut. Pelari pecut. Yes, ini asid laktik lebih banyak. Kita buat macam ni Tak apa tau Nabil, ni first time kan nak jawab asid laktik lebih banyak. Kalau jarak jauh, kalau dia perlukan oksigen sikit, maksudnya asid laktik Sedikit. yes, asid laktik sedikit. Okey, kita buat slow-slow tau. Sedikit ni yang kita nampak tau. Teka tau. Kalau asid laktik dia banyak, respirasi yang menghasilkan tenaga tadi ada dua kan? So, fermentasi alkohol dia banyak ke sikit? Maksudnya fermentasi alkohol dia dapat tenaga. Kalau asid laktik dia banyak, maksudnya dia mendapat tenaga melalui proses apa? Fermentasi. Nabil tengok tau Nabil. Kalau asid laktik dia banyak kat sini, maksudnya dia dapat tenaga, kalau nampak dia, tenaga banyak, tenaga terhasil daripada fermentasi asid laktik. Ini yang kita nampak tau Nabil. Ini yang kita nampak tau kalau korang nak perasan. Awak nampak pelari pecut asid laktik banyak. So kalau awak nampak pelari pecut asid laktik tu banyak, maksudnya tenaga tu terhasil melalui fermentasi asid laktik. Tetapi kalaulah asid laktik dia sedikit, awak rasa dia dapat tenaga melalui apa? Respirasi aerob. Tenaga terhasil melalui dua cara. Tenaga dihasilkan. Dia tak boleh sahaja respirasi aerob. Kenapa adik cakap respirasi aerob sahaja saya tak terima? Kenapa? Kenapa saya tak kata tenaga dihasilkan daripada respirasi aerob sahaja? Kenapa? Saya kata kalaulah tenaga dihasilkan untuk lagi sekali, Afwan cakap apa Afwan? So ada estetik kot. Dalam situ sebab dia ada asid laktik. So kalau awak nampak kalau ada nampak asid laktik sahaja, maksudnya tenaga dihasilkan daripada respirasi aerob dan fermentasi alkohol. Alkohol pula asid laktik. Sebab kalau dalam respirasi aerob, ingat tak? Glukosa akan menghasilkan glukosa dengan oksigen. Glukosa akan bertindak balas dengan oksigen, menghasilkan tenaga karbon dioksida dan juga H2O. Tetapi dalam fermentasi asid laktik, glukosa akan terus diuraikan menjadi tenaga dan asid laktik. Dan saya tambah sedikit tau. Biasanya pelari jarak jauh ni bilangan mitokondria dia banyak. Apa pelari biasanya bilangan mitokondria dia adalah banyak. So kalaulah dekat sini awak dihasilkan melalui dua cara. Ada tenaga tu dihasilkan melalui respirasi aerob, ada tenaga tu dihasilkan fermentasi alkohol, asid laktik. Maksudnya bila tenaga dihasilkan itu melalui respirasi aerob dengan fermentasi, so asid laktik yang dihasilkan adalah sedikit berbanding pelari pecut. So bila dia dihasilkan sedikit, okey,
Okey, bila dia dihasilkan sedikit, so dia perlukan sedikit gas oksigen untuk singkirkan asid laktik. Saya tukar pen Kemudian yang sini disebabkan asid laktik dihasilkan banyak, so dia perlukan banyak oksigen ke atau kurang oksigen? Banyak. Kat sini dia perlukan banyak gas oksigen untuk singkirkan asid laktik. Tapi kalau Nabil yang buat ni kan, saya bagi markah tau. Tengok kita tengok Nabil punya jawapan. Seorang pelari jarak jauh tidak menahan nafas semasa berlari. Ini kerana semasa berlari badan memerlukan banyak oksigen untuk menghasilkan tenaga. Ini betul, badan memerlukan banyak oksigen untuk menghasilkan tenaga. Okey, sebab dia jarak jauh. Oksigen yang diambil semasa berlari dapat menyingkirkan asid laktik yang terkumpul. Ini pun saya setuju. Maksudnya, dia berlaku dua benda. Dia berlaku serentak. Dia berlaku respirasi aerob dan juga fermentasi. Selepas pelari jarak jauh pula memerlukan oksigen yang sedikit. Dan satu lagi, kenapa pelari pecut ni dia lebih suka buat, tadi saya dah ada cakap yang masa awal-awal penerangan saya. Kenapa kalau dalam aktiviti yang cergas yang sekejap, macam ini bayangkan Usain Bolt yang sprinter yang 10 saat tu. Kenapa orang yang macam tu dia boleh tahan hidung? Pelari pecut, sprinter, dia lebih rela mendapatkan tenaga daripada fermentasi asid laktik berbanding respirasi aerob. Tadi saya ada terang awal sekali. Dia memang hasilkan banyak asid laktik. Tapi kenapa orang yang sangat laju, sprinter begitu, dia lebih rela menjalani fermentasi, otot kaki dia tu lebih rela menjalani fermentasi asid laktik berbanding respirasi aerob. Why? Sebab dia tak perlukan oksigen yang banyak. Lagi sikit. Sebab hasil tenaga ni sekejap. Yes, sebab dia nak tenaga tu yang cepat. Senang kata macam ni tau. Macam ni. Korang satu adalah fermentasi asid laktik. Satu lagi, ini ni how ni tahu ni. Kadar dia cepat. Yes, very good. Satu adalah fermentasi asid laktik. Katakanlah ini adalah asid laktik. Bayangkan ni asid laktik. Banyak makanan kat bilik ni kan. Ini adalah asid laktik. Yang ini adalah respirasi aerob. Sedang kata, kalaulah dia buat fermentasi asid laktik, okay, tenaga dia maybe tak banyak. Tetapi dia cepat. Benda ni cepat. Walaupun banyak asid laktik, tenaga yang diorang dapat tu lebih cepat. Maksudnya dalam beberapa saat, dia dah ada tenaga. Walaupun sedikit, dia dapat cepat. Tapi katakanlah respirasi aerob, tenaga dia banyak. Tetapi dia ambil masa lama sedikit. So, kadar penghasilan tenaga dalam fermentasi alkohol adalah cepat. Dan satu lagi, sebab pelari biasanya beberapa saat je. So, dia nak tenaga tu sikit pun tak apa. Jadilah sebab beberapa saat je. Okay? So, senang kata sebab kadar penghasilan tenaga lebih cepat walaupun kuantitinya adalah sedikit. So, saya tulis kat sini saya takut ada yang confuse. Apa benda lah cikgu cakap ni dalam pagi-pagi kan? So, kita kata kadar penghasilan tenaga daripada fermentasi asid laktik AL adalah tinggi walaupun jumlah tenaga adalah sedikit. So, kesimpulannya, kenapa sprinter ataupun aktiviti yang beberapa saat ni dia lebih rela menjalani fermentasi alkohol adalah disebabkan kadar penghasilan tenaga tu adalah cepat walaupun jumlah tenaga yang dihasilkan adalah sedikit. Kalaulah sprinter lari jarak jauh, sebenarnya dia dapat tenaga melalui dua cara. Okey, macam satu adalah daripada respirasi aerob dan satu lagi adalah fermentasi. Dan pada masa asid laktik tu dihasilkan, kan ini ada glukosa masuk kan? Glukosa ni pun pada masa sama, sekejap saya
tukar pen. Okey, pada masa sama, oksigen ni digunakan untuk singkirkan asid laktik. So kesimpulannya, untuk pelari jarak jauh, dia dapat tenaga melalui dua cara, respirasi aerob dan juga fermentasi asid laktik. Dan pada masa yang sama, oksigen yang masuk ni boleh digunakan untuk mengoksidakan asid laktik. Maksudnya pengoksidaan asid laktik ni dia tak perlu tunggu selepas berlari. Maksudnya masa berlari, okey, ada asid laktik disingkirkan. Boleh faham tak? Afwan, faham tak Afwan? Hari ni rasa 2 esei je lah, kita sambung ke depan lah. Afwan, faham tak Afwan? Faham juga, faham. Saya nak tengok siapa. Okey, Afwan terang sikit apa yang awak faham Afwan? Sikit je. Sikit je. Okey, kita cerita pasal pelari jarak jauh. Kenapa pelari jarak jauh tu? Pelari jarak jauh, oh ya, Ameji masuk. Bosan sangat Ameji ni masuk kelas bio ni. Okey, kenapa orang pelari Assalamualaikum. Nah, so kenapa pelari jarak jauh ni dia perlukan sikit oksigen lepas berlari tu? Asal. Sebab kenapa pelari jarak jauh ni? Dia nak tekankan asid laktik tu jadikan peroksidan kot. Ya, lagi sekali ayat dia. Tak, awak ulang lagi sekali apa yang korang faham. Dia nak tekankan asid laktik tu menjadi karbon dioksida. Yes, dia nak melukakan asid laktik kepada karbon dioksida. So senang kata, kalaulah ayat jawapan dekat sini, dia ada dua jawapan tau. Ini adalah soalan kebat tau. Nah, tengok ini adalah skema jawapan yang dibagi dalam buku teks. Saya rasa kita dapat dua soalan je hari ni. Tapi tak apa tau. Sebenarnya saya pun suka buat macam ni sebab tahun lepas saya tak buat tau latihan ni. Lepas tu baru saya tahu soalan ni susah. Saya tak buat. Nah, pelari jarak 100 meter menambahkan larian dengan cepat dengan menahan nafas. Dengan menahan nafas, pelari dapat menggunakan oksigen sedia ada dengan lebih efisien. So senang kata, dia buat macam ni tahu. Yang ayat yang ni dalam buku teks dia kata, dalam badan kita memang dah ada oksigen. Dalam badan kita nak bayangkan jantung kita kan mengepam darah kan. Jawapan yang saya bagi tu betul. Ini pun betul. Masalah dengan soalan kebat, sebenarnya pilihan jawapan dia ada lebih daripada satu. Kebat ni sebenarnya bukan pening kat awak tau. Kebat ni sebenarnya pening kat cikgu. Sebab untuk satu esei, jawapan dia ada 2-3 jawapan esei. Itu adalah kebat. Kebat sebenarnya bukan pening kat awak. Pening kat cikgu. Now, kalau dekat sini dia cakap macam ni. Dengan menahan nafas sebabnya awak ingat. Orang sprinter dia dalam masa 10 saat je tau. 10 saat. Lepas tu dalam masa 10 saat sebenarnya dalam badan kita dah memang ada oksigen. Macam mana saya tahu dalam badan kita ada oksigen? Sebab jantung kita pam darah. Perasan tak? Yelah korang hidup mesti ada. Mesti jantung tu mengepam. So awak ingat tak yang jantung kita pam darah tu sebenarnya dalam darah kita memang ada oksigen. Dalam darah kita memang dah ada oksigen. So dekat sini dengan menahan nafas pelari menggunakan oksigen sedia ada. Sebab 10 saat je dia lari. Biasanya paling dekat sekolah kita biasanya lari berapa? Berapa saat? Ada tak kat sini sprinter? Wafiq ke Wazif ke saya tahu. Amirul Hazli boleh lari kan? Tak ada. Biasanya kalau sekolah kita berapa saat? Sekolah kita? Lupalah. Macam Sukantara hari tu dapat markah berapa ya? Lupalah dah 2 tahun lepas dah. Tak ingat lah. Bawah berapa dapat mata? 30 saat ke? Tak ingat cikgu. Okay, tak apa. So kita kata masa dia orang semua berlari sebenarnya dia orang menggunakan oksigen yang dah ada dalam badan. Tapi bila lah begitu dia menggunakan oksigen yang ada dalam badan tetapi masa tu juga dia dapat tenaga terhasil daripada fermentasi fermentasi asid laktik. So bila dia punya tenaga terhasil melalui fermentasi asid laktik, ada banyak asid laktik terkumpul. So bila banyak asid laktik terkumpul, so akhirnya tu dia perlukan banyak oksigen untuk menyingkirkan. So asid laktik terkumpul kerana berkala oksigen
di otot tidak dapat menampung. Sebaliknya, nombor 4 sebaliknya, pelari jarak jauh berlari dengan kadar yang lebih perlahan. Asid laktik terkumpul pada peringkat awalnya biasanya disingkirkan semasa berlari. So, semasa berlari, pelari jarak jauh tidak dapat menahan nafas kerana pengumpulan asid laktik. Asid laktik menyebabkan otot menjadi lesu. Oleh itu, pelari perlu bernafas. Bila dia bernafas, nampak tak? Kalau dia bernafas, kita tarik apa? Kita tarik gas apa? Oksigen. Oksigen. Yes, oksigen. So, oksigen. So, nanti jawapan untuk Nabil ni. Sorry Nabil, susah soalan ni. So, jawapan untuk ni, saya tuliskan balik untuk awak cantik-cantik. Jawapan untuk ni, inilah. Perasan tak? So, kalau lah pelari jarak jauh, saya ingat senang lah saya bagi dekat Nabil ni. Patutlah sampai pukul 8 lebih baru dia bagi jawapan. So, kalau dalam pelari jarak jauh ni, dia memang tarik nafas. So, bila dia tarik nafas, dia dapat tenaga melalui dua cara. Respirasi aerob dengan fermentasi asid laktik. Tetapi, kalau yang ini, dia dapat tenaga melalui asid laktik. Dan juga dia gunakan oksigen yang dah ada je dalam badan dia. Tu je. So, jawapan dia nanti saya cantikkan untuk awak. Yang ini pun boleh. Yang ini pun boleh. So, saya cuba combine. Nanti jawapan untuk esei ni jangan buat dulu ni minggu depan. Ini jawapan Nabil ni. Saya akan combine skema jawapan dengan jawapan yang saya punya ni. Sebab kalau ikut saya kat sini, pelari jarak jauh, bila dia bernafas dia menggunakan oksigen, of course lah badan dia akan menghasilkan tenaga melalui dua cara. Respirasi aerob dan juga fermentasi alkohol. Fermentasi asid laktik. Sianya korang pagi-pagi dapat soalan susah. Maafkan saya. Okay, now. Ni dah best ni. Ini soalan Mazrin. Okay, marilah kita happy sikit. Okay, ni soalan Mazrin. Soalan Mazrin ni senang sikit. Berdasarkan rajah foto 1, kena pasti respirasi yang berlaku pada otot P dan otot Q. Nah, otot P tu budak tu tengah duduk. So, respirasi aerob. Betul ke salah jawapan dia? Betul. Q tu bayangkan. Q tu afuan lari. Kalau lari, hasilkan tenaga melalui... Asid laktik. Yeay, betul. 2 markah. Ni happy sikit. Sepatutnya kita buat soalan Mazrin dululah baru soalan Nabil. Soalan Nabil depressing sikit lah. Now, nyatakan hasil respirasi dalam P dan Q. So, hasilnya adalah karbon dioksida, tenaga dan air. Yang sini adalah asid laktik dan juga tenaga. Yeay, 2 markah. Now, dalam acara larian pucuk 100 meter di hari kejohanan sukan, seorang murid telah mengalami kekejangan otot. Kekejangan otot ni disebabkan banyak apa? Asid Asid laktik. laktik. Disebabkan menghasilkan banyak asid laktik sebab dia menjalani fermentasi fermentasi asid laktik which is tanpa kehadiran oksigen. Asid laktik yang banyak ini dikenali sebagai hutang oksigen. Ya, very good. Keadaan ini menyebabkan kekejangan otot berlaku. Asid laktik akan dioksidakan oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida dan juga tenaga dan air. Ya, very good. Okay, pokok padi. So, pokok padi tanaman utama di kawasan yang ditenggelami air dan mempunyai kebolehan bertoleransi dengan etanol. Okey, apakah nama fermentasi ini? Fermentasi alkohol. So, kenapa padi tak mabuk walaupun etanol banyak? Sebab dia ada enzim alkohol dehydrogenase. Ada enzim hydrogenase. Yes, very good. Apa enzim tu buat? Dia menukarkan Etanol menjadi karbon dioksida. Yeah, dia menukarkan etanol menjadi karbon dioksida. So, senang kata, kalau tumbuhan lain, pokok rambutan duduk dekat kawasan banjir, dia boleh mabuk, mati. Tak adalah. Maksudnya dia toksik. Etanol terlampau tinggi tu terlampau toksik. Tapi untuk padi, dia tak akan mati. Etanol yang tinggi tu dapat ditukar menjadi karbon dioksida. Now, tuliskan persamaan kataan bagi proses fermentasi yang berlaku pada sel pokok padi. Glukosa akan dioksidakan terus menjadi etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Cadangkan satu proses lain yang boleh menjalani fermentasi. Di atas, jawapannya ada lagi. Ya, very good. Adam, line okey ke? Adam. Excellent. Adam.
Okay, tak apa. Takut line tak elok. Adam saya tahu line tak bagus. So janganlah. Okay, saya sebenarnya bila saya dah marah tu malam tu saya rasa dah saya punya ayat tu is too much ke? Macam tu lah kan. Tapi bagi saya, siapa makan cili dia terasa pedas. Saya rasa ayat tu dah cantik kan. So siapa yang terasa saya minta maaf. Tapi seriously kalau yang ada masalah internet, bagi tahu saya je. Okay. Now soalan 7. Kembar. Kembar siapa buat? Dua-dua buat bersama-sama ke atau seorang je yang buat ni? Kembar ada ke dalam ni? Kembar tak ada. Astaghfirullahalazim. Bertuah punya kembar. Dia siap hantar, lepas hantar dia tidur ke apa? Hai, kembar. Tapi tak apalah, saya husnuzon. Lain dia orang tiba-tiba hilang kan. So saya husnuzon begitu kan. So tapi kembar hantar latihan ni. Okay, terangkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Tenaga diperlukan dalam proses metabolisme adalah untuk membentuk karbohidrat, protein dan juga asid nukleik. Okay, so itu je ke? Ini je ke kepentingan tenaga? Ini je ke kepentingan tenaga? Tak. Tak, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Untuk hantar impas. Impas untuk pembahagian sel. Okey, ni tak apa. Nah, lepas tu, bandingkan respirasi aerob dan juga fermentasi. Respirasi aerob adalah proses pengurangan oksida dengan kehadiran oksigen, manakala untuk menghasilkan tenaga kimia, oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa dan Okey. Kalaulah suggestion saya, bila awak buat esay begini, macam ni tau. Ini susahkan pemeriksa tau. Dan saya bagi tahu tau, tahun ni kan pula tanda online kan. Macam actually dia tanda sama macam saya. Macam ni. Yang saya tanda ni tanda online lah. Kita kena scan satu-satu. Tapi tak pakai pen. Lagi tension, pakai mouse je. Tak. Tu untuk saya lagi tension sebenarnya. Kalaulah awak buat esay secara perbandingan begini, cadangan saya buat dalam satu ayat begini. Okey, kalau macam ni sebenarnya boleh buat dalam bentuk jadual tetapi dalam bentuk esay, ayat yang panjang. Contohnya macam ni. Awak kena salihlah ayat dia. Respirasi aerob menggunakan oksigen manakala fermentasi tidak menggunakan oksigen. Macam ni satu markah. Respirasi aerob adalah peroksidaan glukosa lengkap manakala fermentasi pengoksidan glukosa tidak lengkap. Macam ni satu markah. Lepas tu, hasil respirasi aerob adalah air, karbon dioksida dan juga tenaga. Manakala fermentasi hasilnya adalah fermentasi dalam yeast adalah etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Kalau hasil respirasi dalam otot pula adalah asid laktik dan juga tenaga. Begini satu markah. Saya cadangkan kalau keluar soalan AC, buat perbandingan kalau awak tengah cerita kaki, dua-dua tengah kaki. Kalau tengah cerita tangan, dua-dua tangan. Jangan buat macam ni tau. Jangan buat awak cerita semua ni dulu. Respirasi aerob. Satu cerita, satu paragraf. Macam kembar buat satu paragraf tau. Okay. Lepas tu, ni tak cantik lah. Okay. Lepas tu awak cerita satu paragraf. Sebenarnya kalau macam buat macam kembar begini, satu paragraf. Dan sini lagi adalah satu paragraf yang lain macam kembar. Sebenarnya cikgu nak cek jawapan tu susah. Bila susah begini, dia akan buatkan kita rasa pening kepala. Macam ni kan, kalau kembar buat macam ni kan. Saya tunjukkan skill menanda saya. Respirasi aerob adalah proses pengurangan glukosa dengan kehadiran oksigen. Lepas tu saya baru cari bawah. Manakala fermentasi, sini kan, pengurangan glukosa yang tidak lengkap dengan kehadiran oksigen yang terhad. Okey, saya buat kat sini kan, D1 tau. Sini D1, different number 1. Sini adalah D1 juga, different number 1. So bila dia ada different, perbezaan nombor 1, saya baru tick sini satu markah. Kedua-duanya berbeza dari segi laluan metabolisme selepas peringkat glikolisis. Kembar jawab macam ni tahu tak berapa markah dapat? Satu je. Satu markah je. Sebab saya nampak satu je beza dia. Sini menggunakan oksigen, sini tanpa oksigen. So teknik menjawab soalan pun sebenarnya penting.
Macam kembar jawab ni, kedua-duanya peringkat dia adalah berbeza. Maybe saya bandingkan ini dari bagi S1 similarities. Dapat 2 markah. Ini dia dapat. So kalau soalan perbezaan begini macam kembar ni buat, awak buat macam saya cakap lah. Satu-satu. Okay? Alright. Tapi tak apa. Sebabnya kan kita belajar daripada kesilapan kan. So barulah awak tahu awak belajar macam mana. Bila awak buat ayat, kenapa saya nak korang yang buat macam Nabil buat? Sebab saya nak tahu apa yang korang faham. Kalau korang tak berapa faham, lepas tu kita akan ulang balik. Okay? Now, mikroorganisma seperti yeast biasanya memainkan peranan penting dalam proses fermentasi untuk menghasilkan makanan. Terangkan mengapakah dadih akan jadi rosak sekiranya tidak disimpan dalam peti sejuk. Dadih akan menjadi rosak kerana bakteria dalam dadih akan membiak lebih cepat pada suhu persekitaran. Ini mengakibatkan dadih berasa lebih masam kerana kandungan asid laktik bertambah. Yup, very good. Now, yang ini Afwan ada tanya saya kalau air Yakult ke, air Vitagen ke, air Bliss tu kan ada rasa manis kan. Bayangkan ni air Bliss kan, Bliss kan suka yang macam ni kan. So air Bliss tu rasa manis disebabkan dia ada laktosa, dia ada gula susu dalam tu. Tapi kalau awak buat letak dia dekat suhu bilik, semua gula tu akan ditukar menjadi asid laktik. So bila asid laktik, kandungan asid laktik tu lebih banyak berbanding gula, so of course rasa dia masam. Dan bila mikroorganisma tu banyak, biasanya kita kata itu basi. So awak takkan minum lagi air tu. Sebab bila dalam keadaan suhu bilik, okay, fermentasi asid laktik tu akan tetap berlaku. So air Yakult Bliss tu akan jadi lebih masam sebab kandungan gula tu semua dah ditukar menjadi asid laktik. Tapi bila kita simpan dalam peti sejuk, okay, kita simpan dalam peti sejuk, fermentasi asid laktik tu dapat dihentikan. So kandungan gula dalam tu ada, asid laktik tu still maintain. Tetapi kalau lama-lama awak simpan pun dia akan berubah rasa dia. Okay, so ini okay. Ini nanti biarkan dulu. Now, kita buat ini teka siapa jawab ni? Okay, kita ada 6 minit lagi. Siapa punya jawapan ni? Dia tak dapat. Ni siapa punya ni? Okay, saya. Okay, Mazi Ching mana Sekejap, Mazi Ching dulu Okay. Okay. Lepas ni Mazi Ching 9 Okay. Now, saya ambil dulu ni tau. Kajian menunjukkan pengambilan natrium bikarbonat atau serbuk penaik baking powder dapat meningkatkan tahap kecekapan otot semasa aktiviti lasak. Okay, go. Nombor 8 ni go. Nombor 8 dulu Sembilan sekejap saya. ni patutlah Ma cakap. Okay, kita buat sampai Ma dulu Now, saya berhenti sampai sini tau. Afwan jangan kecil hati minggu depan. Okay, so seseorang yang tidak biasa bersenam mengalami kekejangan otot apabila melakukan senaman cergas kerana pengumpulan asid laktik di dalam sel. Namun bagi atlet berprestasi tinggi, maksudnya yang dah praktis dekat setahun, senaman cergas lazimnya tidak menyebabkan masalah ini kerana tubuh mereka mempunyai toleransi yang tinggi terhadap asid laktik. Maksudnya dia boleh tahan asid laktik. Pada pendapat anda, bagaimanakah atlet berprestasi tinggi dapat mengatasi masalah ini? Maksudnya ni wakil negara yang berlatih 2-3 tahun. Bukan 2-3 bulan tau, 2-3 tahun. Seorang atlet biasanya menjalani latihan daya ketahanan yang banyak dan kerap. Dia memang dah biasa praktis. Sekejap soalan korang memang dah tinggi tau. Okay, so oleh itu, kapasiti paru atlet adalah besar. Good. Lebih banyak oksigen disedut masuk untuk mengoksidakan dan menghasilkan tenaga yang banyak, iaitu 38 ATP. My God, cantiknya isi dia. Sekejap saya tanda cantik-cantik. Nampak tak bahasa Melayu dia? Okay, kita buat tau. Biasanya macam lebih kerap. Satunya adalah lebih kerap. Very good, 1 markah. Kapasiti paru atlet adalah besar. Ini kan, kalau nampak macam mau buat ni, kapasiti paru atlet adalah besar, ini adalah facts. Lebih banyak oksigen disedut masuk untuk dioksidakan, untuk menghasilkan tenaga. Ni explanation. So kalau dalam bio, biasanya AC awak akan buat macam ni tau. Ingatkan dia macam ni, dia mesti ada facts plus explanation. Fakta explanation. Okay, dia punya satu fakta kenapa? Macam kapasiti parunya adalah besar. So apa kebaikannya? Lebih banyak oksigen disedut masuk untuk menghasilkan tenaga. So oleh itu, atlet boleh menjalani respirasi aerob dalam masa yang lebih panjang walaupun melakukan aktiviti cergas. So sebab kapasiti parunya adalah besar. Latihan daya ketahanan tinggi juga menambah bilangan mitokondria dalam sel otot. So kadar pengambilan oksigen tidak dapat menampung keperluan. Okey, apabila
Apabila kadar pengambilan oksigen tidak dapat menampung keperluan oksigen oleh sel otot terpaksa menjalankan fermentasi asid laktik untuk membekalkan tenaga. Nah, asid laktik yang dihasilkan dalam proses fermentasi asid laktik ini dapat dioksidakan dengan cepat. Kenapa dapat dioksidakan dengan cepat? Disebabkan bilangan mitokondria yang banyak. Dioksidakan dengan cepat bilangan mitokondria yang banyak. Kalau bilangan mitokondria yang banyak ni, saya rasa ini adalah respirasi aerob. Ini dapat mengurangkan kelesuan otot, tiada pengumpulan asid laktik dalam sel badan. So, saya tengok kat sini pengambilan oksigen dan pengoksidaan asid laktik dapat lebih cepat untuk mengurangkan kelesuan otot. Okey. Kalau yang kat sini saya nak betulkan ini je. Yang ini betul tau. Ni tengok asid laktik dihasilkan oleh fermentasi. Okey, macam ni. Asid laktik dihasilkan apabila fermentasi asid laktik dapat dioksidakan dengan lebih cepat. Disebabkan. Okey, disebabkan ni ini kurang tepat tau Ma. Yang ini kenapa dia dapat dioksidakan dengan cepat? Ini sebabnya ni lah. Kapasiti paru atlet dia adalah besar. Dia boleh sedut oksigen. Senang kata macam ni. Asid laktik hanya boleh dioksidakan. Dia tak ada kaitan dengan bilangan mitokondria kat sini. Macam mana asid laktik tu dapat dioksida dengan cepat? Asid laktik tu satu cara je kita nak oksida dengan cepat. Mesti dengan apa? Oksigen. Yes, very good. So, oksigen tu adalah disebabkan peparu dia. Ayat awak kat atas ni dah betul tau. Kapasiti peparu atlet adalah lebih besar. So, bila dia lebih besar, dia cepat. Maksudnya, bila dia ada asid laktik, peparu dia sedut oksigen lebih banyak. So, bila asid laktik banyak, cepat je asid laktik tu akan dioksidakan. Okay. So, kesimpulannya macam ni. Kita nak cerita hari ni pasal atlet je. Penatnya. Takutnya saya tajuk ni. Okay. Now, kesimpulannya yang kita belajar hari ni, aktiviti cergas. Okay. So, senang kata kita cerita pasal aktiviti cergas. So, aktiviti cergas ni untuk atlet, okey, dia dapat tenaga melalui apa? Dia dapat tenaga melalui dua cara tau sebenarnya. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah daripada fermentasi asid laktik. Tetapi dalam fermentasi asid laktik ni cepat dioksidakan, Al ni kan, cepat dioksidakan sebab peparu ambil oksigen lebih efisien. Senang kata kita nak buat satu cara je, asid laktik. Okey, ambil oksigen. Tapi bilangan mitokondria macam ni tau, bilangan mitokondria ni untuk respirasi apa? Mitokondria ni untuk respirasi apa? Aerob. Yes, very good. So, senang kata macam ni. Saya ambil sini. Ini memang tajuk susah sikit tau. So, saya lama sikit. Tajuk ni simple tapi dia susah sikit ni. Nampak tak? Ini adalah perjalanan tenaga. So, glukosa akan ditukar menjadi piruvat. Ini semua fermentasi alkohol, fermentasi asid laktik dan juga respirasi aerob. Semua sampai sini. Tetapi peroksidaan piruvat ini hanya berlaku pada siapa? Ini hanya berlaku pada respirasi aerob. Kenapa saya kata pengoksidaan piruvat yang ini hanya berlaku pada respirasi aerob ni? Kenapa yang ni saya kata dia berlaku pada respirasi aerob je? Sebab dia hasilkan apa? Karbon dioksida. Yes, sebab awak nampak kat sini dia ada karbon dioksida dan juga air. So, kalau layak ini, pengoksidaan piruvat ni yang berlaku pada mitokondria, dia hanya berlaku pada respirasi aerob. So, saya berhenti sampai kat sini. So, pada yang baru join kelas hari ni, terima kasih kerana gigih masuk. Dan satu lagi kenapa saya dah start rasa stres adalah disebabkan satu tajuk dah makin susah. Perasan tak kita dah macam ni?
So dia dah banyak pasal mekanism. So sebab tu saya suruh buat essay. So untuk Ho dengan How punya bagi saya tanda dulu. Saya rasa kalau macam ni bagi saya surprise lah. Bagi saya surprise macam saya tanda Nabil, tiba saya tanda ramai-ramai macam ni. Apa? Saya rasa saya buat korang lagi pening. So Nabil punya saya akan tanda elok-elok dulu. So untuk minggu ni saya bagi quizzy je. Korang tak pernah buat quizzy lagi kan dengan saya kan? So kerja korang untuk minggu ni adalah yang semalam, itu sahaja. Yang ini korang buat minggu depan lah. Yang ni bagi saya touch up dulu soalan yang cantik. Yang ni jangan buat dulu, yang ni minggu depan. Okay, so itu saja. Do you have any question? Ada masalah tak? Pening ke? Cikgu saya tak tahu nak tanya apa. Ada tak? Ada tak macam tu? Ya Allah, saya takut ni. Korang diam ni. Tak ada. Okay, so senang kata tadi kita belajar last sekali. Kenapa otot manusia, otot kaki kita ni ada masanya dia suka menjalani fermentasi alkohol, fermentasi asid laktik berbanding respirasi aerob. Kenapa otot kaki kita, masa kaki kita ni dia lebih cenderung menjalani fermentasi asid laktik berbanding dengan respirasi aerob. Why? Kenapa? Kerana kadar kadar- penghasilannya cepat. Ya, sebab kita nak tenaga yang lebih cepat. So kat sini kebaikan fermentasi asid laktik sebab tenaga dihasilkan cepat. Tetapi dia ada satu keburukan. Bilangan tenaga adalah sedikit. Dan ada lagi satu keburukan. Bila asid laktik terlampau banyak, dia akan menyebabkan otot kita jadi apa? Cikgu hilang. Cikgu Hilang. slide hilang. Oh, hilang. Sadaqallahul azimnya Stop broadcast. Kenapa hilang Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Dia dah suruh saya berhenti. Okay, so tak payahlah. Saya punya line tak elok ni. Okay, so senang kata, fermentasi alkohol, kalau dah orang berlari, dia mendapat tenaga melalui asid laktik, fermentasi asid laktik, sebab dia nak tenaga cepat. Cuma dia ada satu buruknya. Bilangan tenaga yang dihasilkan adalah sedikit dan satu lagi, asid laktik yang banyak akan menyebabkan otot menjadi Kejam. Otot. Letih, lesu. Otot kita akan jadi kejang dan juga lesu. So basically senang kata asid laktik yang banyak dekat dalam badan kita tu kena buang ke tak? Buang. Buang. So dengan cara apa kita buang? Nafas. Tarik nafas dalam-dalam. So sebenarnya kandungan karbon dioksida yang terlampau banyak dalam badan kita adalah bahaya. Kenapa saya kata kandungan gas karbon dioksida yang terlampau banyak dalam badan kita bahaya? Sebab kalau karbon dioksida tu banyak, dia boleh jadi berasid. Yes, dia akan menjadikan yes, very good. How cakap kandungan karbon dioksida dalam darah terlampau banyak, satu ciri gas karbon dioksida dia larut dalam darah. Bila dia larut dalam darah, dia boleh mengubah pH darah, which is dia akan jadi pH darah tu terlampau berasid. So bila dia terlampau berasid, itu yang menyebabkan nanti dia akan menyebabkan sistem dalam badan kita boleh shutdown sebab pH dalam darah tu akan berubah. So itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Dan satu lagi, bab ni saya rasa dah mencabar lah. So minggu depan pun kita masih lagi dalam bab ni. Kita akan bincang soalan Ho dengan How tu. Okay, soalan Ma tu saya buat cantik-cantik. Senang kata bagi saya tanda cantik-cantik. Lepas tu saya baru bagi korang salin. Okay, so itu sahaja. Saya minta maaf tau atas segala salah dan silap. Sorry Nabil bagi soalan susah. So, kirim salam dekat Kembar. So, itu sahaja. Boleh pergi makan breakfast untuk next kelas awak. Okay, kelas. Okay, bye everybody. Saya minta Cikgu, maaf terima tau. kasih cikgu. Terima Terima kasih dah. Keluar, cepat. Terima kasih, Okay, cikgu. bye everybody. Jangan lupa untuk kehadiran. Terima kasih untuk masuk yang masuk kelas, okay? Okay, bye. Bye semua, bye. Thank you, bye. Yeah. Bye. Okay lah. Left everybody. Stop recording.